Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semuanya. Nama saya Muhammad Alif Najmi bin Muhammad Suhaimi, pemegang nombor metrik 059441. Baiklah, pada hari ini Alif ingin menceritakan serba sedikit berkenaan dengan Masjid Tengku Tengah Zaharah atau juga turut dikenali dengan nama Masjid Terapung. Masjid ini terletak di lokasi Kuala Ibai, kira-kira 7 km dari Bandar Kuala Terengganu dan Pantai Terengganu. Digelar dengan nama demikian kerana masjid ini dibina di dalam air dan menampakkan seolah-olah bahawa masjid ini terapung di atas air. Selain itu, masjid ini merupakan di antara masjid yang tercantik dan merupakan mercu tanda di Kuala Terengganu. Malah, masjid ini merupakan di antara pusat tumpuan pelancong yang datang dari dalam maupun dari luar negara. Antara finding yang Alif temukan sepanjang berada di sana adalah dari segi umur. Terdapat golongan kanak-kanak, golongan belia dan juga majoritinya didominasi oleh golongan warga emas. Dan finding yang seterusnya adalah dari segi fashion pemakaian. Terdapat segelintir orang yang berpakaian secara formal, secara casual dan ada juga yang berpakaian dengan baju Melayu tradisional. Misalnya dari segi baju Melayu Teluk Belanga dan juga baju Melayu Cekak Musang. Dan finding yang seterusnya adalah dari segi komunikasi. Terdapat percampuran dialek yang digunakan oleh orang di sana. Hal ini kerana mereka ini datang daripada luar negeri. Misalnya dari negeri Kelantan, Pahang dan sebagainya. Hal ini tidak menghairankan kerana Masjid Abidin atau Masjid Putih ini sendiri merupakan di antara masjid yang popular di negeri Terengganu itu sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi struktur organisasi. Struktur organisasi di masjid ini dilihat tersusun dengan rapi dan begitu kemas sekali. Masing-masing menjalankan peranannya yang tersendiri dan saling bertanggungjawab antara satu sama lain untuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Dan struktur organisasi ini jugalah yang akan Alif kaitkan dengan teori functionalism nanti. Struktur organisasi di Masjid Putih ini antaranya adalah Ketua Bairo, di mana ia terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha dan bendahari. Dan seterusnya diikuti oleh ahli jawatan kuasa lain. Dan yang terakhir adalah pemeriksa kira-kira. Baiklah, bagi Ketua Bairo iaitu pengerusi, beliau ini menjalankan kuasanya untuk menandatangani sebarang dokumen bagi pihak jawatan kuasa masjid. Dan bagi timbalan pengurusi, beliau menjadi pemangku kepada pengurusi sepanjang kejayaannya dengan menjalankan skop tugas yang sama. Kemudian adalah setiausaha, di mana setiausaha ini adalah imam itu sendiri. Jadi imam ini memegang dua jawatan iaitu setiausaha dan juga imam. Okey, beliau ini bertanggungjawab sepenuhnya terhadap dokumen atau sebarang urusan surat menyurat yang berkaitan dengan jawatan kuasa. Dan yang terakhir sekali adalah bendahari, iaitu sebarang penerimaan dan penyimpanan wang yang diterima oleh jawatan kuasa pemeriksa kira-kira akan diuruskan sepenuhnya di bawah beliau ini. Baik, yang seterusnya adalah berkenaan dengan imam. Okey, beliau ini memegang dua jawatan iaitu selaku setiausaha dan juga imam. Kalau imam, seperti yang kita tahu, antara tugasannya adalah seperti mengimamkan solat, membaca khutbah Jumaat dan khutbah di hari raya, menjadi pegawai syar'i dalam kariah masjid dan sebagainya. Manakala Bilal pula adalah seperti melaungkan azan dan qomat bagi setiap solat fardu, membaca ayat Quran sebelum azan dan sebagainya. Demikian saja di antara perkaitan yang boleh Alif temukan untuk dikaitkan dengan teori functionalism. Seperti mana yang kita tahu, teori functionalism ini merupakan teori mengenai kepentingan dan kestabilan masyarakat, di mana tiap-tiap masyarakat itu mempunyai peranannya yang tersendiri. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.